أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita panjat syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi waktu, masa untuk sama-sama kita mematuhi, mentaati perintah Allah sebagai bekalan dalam kehidupan kita dunia, supaya dunia ini terpelihara dan selamat, dan penduduknya pun selamat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan peraturannya supaya semua hidup dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan Al-Quran sebagai panduan keselamatan manusia, yang di dalamnya ada hudan, petunjuk dalam perkara yang kita sebut tak tahu. Kerana manusia lahir dalam keadaan yang jahil, tak ada seorang lahir dalam keadaan cerdik. Lalu dengan kejahilan itu Allah Subhanahu wa taala hapuskannya dengan ilmu. Dan ilmu yang paling benar ialah ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala. Manakala kejahilan itu ialah sesuatu benda yang merosakkan, yang jadi musuh utama manusia ialah kejahilannya. Kerana orang ni bila dijahil, dia tak tahu, maka dia bertindak macam-macam kerana kejahilan. Dia marah, dia bertindak ganas, dia bertindak luar batas sebab dia tak tahu. Kerana itu terkadang dia maki hamu seseorang tu dia tak kenal, rupanya orang tu ayah dia sendiri, ataupun pak saudara dia, ataupun orang yang disegani. Kalau dia tahu, dia tak buat. Oleh kerana dia tak tahu, maka dia kata macam-macam. Islam datang menghapuskan kejahilan manusia. Kejahilan yang paling besar ialah kejahilan terhadap Allah. Hingga Tuhan pun dia tak kenal siapa Tuhan yang cipta dia, yang dia makan, yang dia hidup, yang berjalan atas muka bumi, dia seduh udara Tuhan. Tuhan yang tu, yang cipta segala ini, dia tak kenal. Inilah kejahilan yang paling besar bagi manusia. Sampai dia tak kenal siapa yang cipta dia, siapa yang beri makan ke dia, siapa yang beri udara pada dia. Sebab itu manusia perlu kenal Tuhan. Kenal Allah Subhanahu wa taala pencipta. Sebab tu bila manusia tak kenal Tuhan, maka dia hidup tanpa ada panduan Tuhan, tak takut pada Tuhan. Maka kerana itu manusia diajar bahawa ilah Tuhan ni macam-macam, berbagai-bagai, setiap agama ada Tuhan masing-masing. Dan manusia kadang-kadang mengambil hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu." Tidakkah kamu lihat ya Muhammad, ada orang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilah dia. Dijadikan Tuhan nafsu tu sebagai Tuhan dia. Disembah, diikuti kehendak nafsu dia, ikut kehendak nafsu dia. Ada orang menjadikan harta sebagai Tuhannya, lalu dipulun pagi petang siang malam mencari harta. Dia menyangka dengan kaya maka selamat dia. Ternyata berapa ramai orang yang kaya rosak kerana kekayaannya. Waktu miskin dia okey, dia bagus. Bila kaya, dia durhaka pada Allah. Mula-mula diingatkan bila kaya dia senang, dia kaya dia bagus. Rupanya kaya tu merosakkan dia. Seumpama Qarun waktu miskin, hamba Allah yang taat, diuji dengan kekayaan, menyebabkan dia sombong, tak nak taat perintah Allah. Akhirnya durhaka dan melakukan murtad syirik pada Allah Ta'ala.
Ada satu riwayat, satu kisah yang agak menarik, di mana seorang laki-laki yang buta, dia takdirkan dia buta kerana demam panas waktu kecil. Buta kedua matanya. Ya. Seorang laki-laki, bukan, dia ni berkahwin. Lepas dia kahwin, dia buta. Bukan kecil, silap. Ya. Dia dah kahwin, ada keluarga, ada isteri, tiba-tiba ada satu kemalangan menyebabkan kedua matanya buta. Ya. Sewaktu dia celik, dia ada seorang sahabat yang baik berkawan dengan dia. Setelah dia buta, kawan ni terus bersahabat dengan dia. Nak ke mana-mana, kawan ni lah yang tolong bawa dia, tolong pimpin dia, apa keperluan dia pun kawan ni lah. Dan dia sangat mengharapkan kawan ni lah, apa-apa pun, keperluan rumah tangganya pun kadang-kadang kawan ni lah tolong. Beli barang di kedai, hantar rumah dia, ya, pergi ke masjid dan sebagainya. Ya, kawan dia dah pimpin. Ya, dan dia sangat berterima kasih pada kawan dia, setia ya, dengan dia sebelum waktu dia celik dan waktu dia buta. Ya. Laki-laki yang buta ini, setiap waktu dia berdoa pada Allah Ta'ala. Setelah dia buta lebih kurang dalam setahun, 2 tahun lebih, ya, sentiasa dia munajat doa pada Allah Ta'ala. Dia seorang hamba Allah yang soleh. Ya, pergi masjid, semayang tak tinggal, setiap waktu semayang, doa pada Allah Ta'ala, ya, berzikir, nak baca Quran, dia tak ingat. Mana-mana ayat dia sempat ingat, dia baca. Ya, begitulah. Ya, tiap-tiap hari berdoa pada Allah Ta'ala, Allah bagi dia celik. Ya. Dan takdir Allah Ta'ala dia buta. Walaupun dia buta, dia rasa bahagia. Bahagia kerana isterinya seorang isteri yang soleh, bagus. Ya, isteri yang tak durhaka pada suami, bantu dia walaupun dia dah buta. Ya, isteri dia pun isteri yang baik, kawan dia pula kawan yang baik, tolong dia. Ya, dan dia rasa seronok, rasa gembira, ya, dengan apa yang dia alami hidup tiap-tiap hari. Satu hari waktu asar, dia mari semayang di masjid. Setelah siap semayang, kawan dia ajak balik. Dia kata apalah, ya, dia rasa dia nak tunggu maghrib. Ya, dia tak nak balik. Dia duduk di masjid, berzikir sambil-sambil munajat doa pada Allah Ta'ala. Kawan dia balik. Ya. Takdir Allah Ta'ala berkebetulan dengan hajat dia, munajat dia, dia doa, ya Allah, pulihlah, berilah penglihatan. Tiba-tiba saja matanya celik. Tiba-tiba saja matanya nampak cerah dan nampak pulih semula. Ya, kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut di doa ayat yang untuk terang mata, ulama-ulama ambil, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah Ta'ala elakkan sapu benda yang menyebabkan mata kita jadi tak nampak, kelabu macam-macam ni. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka jadilah kamu, mata kamu cerah, ya, boleh tengok dengan terang benderang. Ya, sebagaimana berlaku pada Imam Bukhari. Waktu kecil dia buta ni, Imam Bukhari ni. Dia buta. Ya. Dia balik-balik, dia duk apa Quran, tapi mata dia buta. Ya. Dia beritahu mak dia nak mendalami hadis. Dia nak belajar hadis. Yang menyebabkan mak dia kata, Allah, macam mana nak belajar hadis kalau Quran tu mudah? Ya, hadis ni payah. Ya, tidak macam Quran. Ya. Lalu walaupun dia baca, ya, tekal mana sampai ayat ni, tiba-tiba Imam Bukhari celik mata dan cerah mata dia, pulih semula. Itu kisah yang berlaku pada Imam Bukhari. Laki-laki yang buta ni, dia duduk pasar di masjid, duduk menajat doa, duduk berzikir, minta doa, ya Allah, pulihlah kembali mataku, ya Allah, pulihkan, ya Allah, doa. Tiba-tiba saja mata dia pulih sebalik. Bila dia pulih balik, maka dia sangat gembira. Ya, tengah buta tiba-tiba celik semula, boleh tengok alam, boleh tengok semua, seronok sangat. Maka orang yang pertama yang dia nak beritahu ialah isteri dia. Ya, isteri dia lah. Dia keluar pada rumah dia tu, balik ke rumah dia. Ya, dalam keadaan gembira sampai rumah dia, nak cari isteri dia, nak beritahu bahawa dia telah pulih mata dia.
Dia masuk dalam rumah dia, dia pergi ke dapur cari isteri dia, tak ada. Dia pergi ruang tamu, isteri dia tak ada. Maka dia masuk bilik dia, dia tolak pintu bilik dia. Dia melihat isterinya sedang melakukan hubungan dengan kawan baik dia. Isterinya telah melakukan maksiat dengan kawan baik dia dalam bilik tidur dia. Tuan-tuan sekalian, isterinya duk ingatkan dia buta. Ya, duk masih menyangka dia tak nampak, padahal dia nampak dah. Dia tengok isteri dia. Ya, apa kata dia? Dia terus keluar pada rumah dia. Dia kata, ya Allah, sewaktu engkau tarik penglihatanku, aku sangat gembira, aku sangat bahagia, aku sangat seronok. Aku mohon padamu, ya Allah, engkau beri cahaya padaku, beri malit pada mataku, lalu engkau perkenankan doaku, lalu engkau tarik segala kebahagiaan yang aku rasa selama ini. Sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita ni kena hargai sesuatu. Jangan kita ingat bila kita dapat, mungkin itu bahagia bagi kita, tetapi di sana ada benda yang kadang-kadang mendatang mudarat besar pada kita yang kita tak tahu. Berapa ramai orang yang ingat kaya tu senang menyebabkan dia bahagia, tiba-tiba dia uji dengan kekayaan, durhaka dia pada Allah Ta'ala, lawan Allah, sombong dengan Allah Ta'ala. Waktu miskin dia hamba Allah yang soleh, yang taat. Berapa ramai orang yang pangkat besar, diuji dengan Allah dengan pangkat yang besar, lalu disangka dengan pangkatnya menyebabkan dia boleh mentaati Allah, boleh perintah Allah. Tiba-tiba bila diuji dengan pangkat besar, takabur dia, sombong dia, durhaka pada Allah dia. Na'udzubillah. Sebab itu ada hadis, ya, Allah Ta'ala mengasihi kita 3 benda. Ya, Allah kasih 3 golongan. 3 golongan lagi lebih dikasihi oleh Allah. Yang pertama, Allah kasihkan orang bertakwa. Tak kira siapa, orang muda ke, orang tua bertakwa ke, orang kaya bertakwa ke, orang miskin bertakwa ke, raja bertakwa ke, rakyat bertakwa, Allah kasihkan orang bertakwa pada dia. Siapa-siapa saja. Tetapi orang muda yang bertakwa lebih dikasihi oleh Allah. Orang muda yang bertakwa Allah lebih kasih. Ya, sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa pemuda yang soleh bertakwa pada Allah, tuan-tuan kena bahagia, gembira, kerana pemuda yang soleh bertakwa pada Allah. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda dia besar dalam soal mentaati perintah Allah. Kata Nabi, Allah kasihkan orang bertakwa, orang muda yang bertakwa lebih dikasihi oleh Allah. Yang kedua, Allah kasihkan orang yang pemurah. Siapa saja sifat pemurah dikasihi oleh Allah. Ya, dia sangat pemurah. Pemurah ni akhlak, bukan benda buat-buat. Ada orang boleh buat-buat pemurah, tapi itu bukan akhlak dia. Tapi pemurah ialah sifat yang lahir daripada akhlak dia. Memang dia pemurah. Allah kasihkan orang pemurah. Tetapi orang miskin yang pemurah Allah lebih kasih. Kalau kaya yang pemurah tu patut sebab dia kaya, dia bagi-bagi sebab dia banyak harta. Tapi kalau orang miskin yang pemurah, Allah lebih kasih. Yang ketiga, Allah kasihkan orang yang tawaduk. Tawaduk ni rendah diri, khusyuk hati, tawaduk anggota. Ya. Orang yang khusyuk tu hati dia khusyuk. Tapi tawaduk anggota dia. Cara dia bercakap, cara dia berjalan, cara dia duduk, ya, muamalah dengan orang lain, nampak dia merendah diri. Ni tawaduk. Ya. Tetapi orang berpangkat besar yang tawaduk lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya. Orang pangkat besar, jawatan besar, ya, hartanya banyak, tapi tawaduk, merendah diri, tidak sombong, orang tu lebih dikasihi oleh Allah. Ya. Nak sombong apa atas dunia? Ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita daripada Adam, Adam daripada tanah. Tak ada apa nak sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Engkau jangan berjalan muka bumi dengan keadaan angkuh, sombong. Berjalan sombong pun tak boleh. Pernah satu hari Nabi tengok tentera berjalan kaki dengan menghentak kaki dia. Kan tentera kawat kan? Kan dia kawat tu dia hentak kaki.
Nabi kata berjalan cara ni haram oleh Allah Ta'ala, kecuali waktu ini. Ya. Berjalan dalam keadaan sombong, menghentak kaki, ini haram hukumnya, tak boleh. Kecuali tentera dalam menunjukkan kekuatan dia, haibah dia, dibenarkan oleh syarak. Tak apa. Ya. Jadi saya ulang balik, 3 golongan yang Allah kasih, 3 lagi lebih dikasih. Pertama, Allah kasih orang bertakwa, pemuda yang bertakwa lebih dikasih oleh Allah. Yang kedua, Allah kasihkan orang pemurah, orang miskin yang pemurah lebih dikasih oleh Allah. Yang ketiga, Allah kasihkan orang yang tawaduk, orang berpangkat besar tawaduk lebih dikasih oleh Allah. Dan sebaliknya kata Nabi, Allah Ta'ala benci, murka kepada 3 golongan, 3 lagi lebih dibenci oleh Allah. Ya. Allah benci 3 kumpulan, 3 golongan. Yang pertama, Allah bencikan orang fasik. Fasik mana pelaku dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah. Allah bencikan orang fasik. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Orang tua yang fasik, tua dah, tak semayang, minum arak, berjudi, berzina, tua dah, umur dah tua dah, ya. Tapi fasik, melakukan dosa-dosa. Allah lebih benci orang tua yang fasik. Kan tua tu sepatutnya menginsafkan dia, mendekatkan dia pada Allah, bertaubat apa yang pernah dia buat dosa, ya, balik baca Quran, berzikir, beribadah pada Allah, buat kerja khairat, buat kerja baik. Ya, bukan nak suruh orang tua ni duduk masjid dah, tapi buat benda baik, jangan buat fasik. Ya. Yang kedua kata Nabi, Allah bencikan orang yang sombong. Allah benci orang sombong. Tetapi orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Miskin, hidup susah, sombong dengan Allah, tak nak semayang. Ya, kesombongan paling besar bukan tepuk dada, bukan angkat tangan, bukan. Sombong yang paling besar ialah bila dia tak nak sujud pada Allah. Ya. Sujud ni sebenarnya lambang tawaduk. Sebab kita bila jasad kita turun sujud, hati kita pun tunduk pada Allah. Tapi kalau orang miskin yang sombong, semayang pun tidak, tuan-tuan. Allahu Rabbi, dalam hidup dunia susah, jangan sampai akhirat kita juga susah. Susah dunia tak apa, berakhir dengan kematian dunia. Tapi susah di akhirat, dia akan kekal. Na'udzubillah. Ya. Nabi kata, Allah bencikan orang yang sombong. Orang miskin yang sombong, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, yang akhir, Allah bencikan orang yang bakhil, orang yang berkedekut. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sifat bakhil ni duk siapa pun Allah tak suka, Allah benci. Ya, tapi kalau orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tumpang harta di atas tangan dia. Ya, Allah tumpang harta. Kalau Allah nak tarik, sekelip mata Allah boleh tarik. Ya, kalau Allah nak musnah harta dia, sekejap je Allah boleh musnah. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Ya. Berapa ramai orang yang kaya yang tiba-tiba jadi kaya. Ya. Tiba-tiba tanahnya diambil untuk buat lebuh raya, bayar pampasan 2 juta tanah dia, tiba-tiba jadi kaya. Ya. Saya pergi ke Bentong, ya, di Karak, ya, satu kuliah maghrib. Ya, lepas kuliah sembahyang Isyak, ya, sambil makan, ada seorang pakcik yang dia cerita, dia kata, Ustaz saya ni, ya, nak cerita bab pengaturan Allah. Dia kata dulu bila ayah saya mati, adik-beradik ramai. Jadi adik-beradik ni bagi-bagilah tanah. Ya, orang ni 2 ekar, orang ni 2 ekar, orang ni 2 ekar, 2 ekar, dapat 2 ekar, 2 ekar seorang lah. Ya, mereka pakat untuk bagi sama rata aja. Adik-beradik laki-laki bagi. Ya. Dia kata dia dapat tanah atas bukit. Abang-abang dapat tanah bawah bukit, tanah rata cantik. Dia kata saya, Allah Rabbi, pergi motong getah ni, panjat bukit ni, letih. Ya. Atas bukit. Kadang-kadang jealous, mari rasa benci, rasa nak marah ke adik, ke abang yang dapat tanah elok-elok. Ya. Kita dapat tanah atas puncak bukit pula. Nak pergi motong getah pun payah dengan letih.
Ya, abang dapat tanah cantik, tanah bawah, tanah rata. Dia kata tiba-tiba satu hari pegawai Selcom datang jumpa dia, nak sewa puncak bukit dia tu, nak pasang menara. Ya, nak pasang menara. Dia kata alhamdulillah, setuju, terus pasang menara. Tiap-tiap bulan dapat free, dapat duit. Selcom bayar ke dia tiap-tiap bulan, tak motor kata dah. Dia kata tengok, satu hari kita sangka yang kita susah ni tak elok, rupanya tidak. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu perang, kamu tak suka. Kata Allah, boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Yang kamu tak suka tu sebenarnya elok bagi kamu. Yang kamu suka tu sebenarnya tak elok bagi kamu. Ya. Yang kita suka tu kata Allah sebenarnya tak elok. Ya. Ni orang Kelantan ni, kadang-kadang kita Kelantan ni dia masak manis belaka. Manis ni sedap makan manis ni. Tapi kat kaki ya. Jadi kita kena kurang dah manis ni. Ya. Kuih-kuih Allah manisnya, Masya Allah. Ya. Manis belaka. Ya. Hak tak nama manis pun manis. Tambah lagi hak nama manis macam nasi manis. Memang manis sungguh. Ya. Kuih akak manis. Ya. Adik kurang sikit. Ya. Kuih akak ni Masya Allah. Kadang-kadang kuih bakar manis. Manis belaka. Ya. Jadi sedap manis ni makanan kita. Tapi kalau kita tengok, boleh jadi yang kamu suka senang tak elok, kata Allah. Pahit obat. Obat ni pahit, tak suka, tapi baik. Dia baik. Itu dalam bab makanan. Tambah juga hidup kali lain. Kadang-kadang kita sangka benda tak elok, sebenarnya sabar je. Tunggu dulu, tunggu, sabar. Ada kebaikan. Oh, baru nampak kebaikan. Sebab kebaikan ni kadang-kadang Allah tak tunjuk terus. Kadang sebulan baru kita tahu. Kadang-kadang lepas berlaku tu kita tahu. Ada yang masa-masa kadang seminggu betul. Ada setahun baru kita tahu. Ya. Contoh macam kita mari masjid, naik motor, sepatutnya ikut jalan besar. Entah macam mana duk ralik, duk hayal bawa motor ni, masuk ke jalan kampung. Lah, kenapa masuk kot ni? Ya, salah jalan. Rupanya boleh buat roblok jalan besar. Ya. Oh, nasib baik tak pergi kot tu. Ni contoh. Banyak berlaku. Ya. Kadang-kadang kita masuk bilik air. Ni bilik air masjid banyak-banyak ni masuk. Siapa yang menentukan masuk bilik air mana kita nak masuk? Allah Ta'ala takdirkan. Kita masuk. Masuk bilik tu. Baru kita tahu Allah. Rupanya pasal apa? Ada paip orang tak tutup rupanya. Allah gerakkan hati kita masuk tu untuk tutup paip air. Macam-macam kita jumpa dalam hidup ni. Cuma kesimpulan kata Allah Ta'ala, wallahu apa dia ayat tu? Kutiba alaikum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu, wahai manusia. Maka kita doa apa dia? Ya Allah, aturlah yang terbaik untukku. Ya Allah, kamu aturlah yang terbaik untukku. Terbaik untuk agamaku, terbaik untuk masa depanku, terbaik untuk anak isteriku, terbaik untuk dunia dan akhiratku, ya Allah. Minta Allah atur hidup kita, biar Allah susun yang terbaik. Biar Allah atur yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita kena faham apa yang Allah atur untuk kita sebenarnya itu yang terbaik. Alhamdulillah, boleh jadi tidak senang sangat, tapi tidak susah sangat. Takut-takut kadang-kadang kita minta doa sesuatu benda kita nak. Boleh, mintalah selagi benda halal. Tapi kita kena ingat, tidak semesti kita sangka yang baik tu bila dapat jadi baik terus. Maka kita doa, ya Allah, kalau engkau beri rezeki, biarlah rezeki yang halal, yang diberkati. Kalau engkau panjang umur aku, ya Allah, jadikan umur aku mentaati perintahmu, ya Allah. Kalau kau beri pangkat kebesaran padaku, ya Allah, engkau jadikan aku ni sentiasa tawaduk, rendah diri denganmu, ya Allah, dan manfaatkan apa yang aku ada untuk agamamu, ya Allah.
Kita sandar-sandar, lapik setiap benda yang kita minta supaya benda tu jadi, bukan saja dapat tapi mendatangkan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita. Sebab saya dipahamkan kuliah Zuhur ni berapa minit? 20 minit. 20 minit. Dia kata tak boleh 2 jam, kata boleh 2 jam, 20 minit. Tak boleh lama sangat. Cukuplah dulu. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan sepatah dua kuliah Zuhur kita pada hari ini ya, dapat manfaat pada kita bersama, dan insya-Allah kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Taala, dan Allah Taala berkati hidup kita dunia hingga kita bertemu dengan Allah Taala di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.